Hello guys, selamat datang ke Directly Media. Di hadapan saya sekarang ni ada sebuah laptop daripada Asus. This one under TUF Gaming Series. Jarang-jarang lah saya review gaming laptop macam ni kan. Especially dari brand yang memang boleh consider the top choice among gamers lah. Yelah, gaming lineup Asus ni kan memang solid. Especially ROG series dia. Nampak? Topi ROG, baju ROG, memang betul-betul fan ni. Memang semua gamer saya yakin kenal lah dengan brand ni. Okey, untuk TUF ni pun sama juga, cuma dari segi ranking ROG series paling top lah, followed by TUF series ni. Actually Asus ROG laptop ni dah ada lama lah dalam saya punya wishlist. So bila Asus hantar TUF series ni, saya excited lah nak try out, nak tengok adakah dia ni sepadu ROG series. So nak tahu laptop ni padu ke tak padu? Let's roll it. Inilah dia guys, Asus TUF F15 2022 versi yang terbaru. Kotak dia simple je, tak ada gambar yang fancy-fancy. Yang penting isi dia tu. Okay, first jom kita unbox dulu dan tengok apa yang Asus bagi kat dalam kotak ni. Okay. Bila buka je kotak ni, anda akan nampak dia punya laptop tu lah. Okay, kita keluarkan dulu laptop ni. Kemudian kat bawah ni ada dia punya documentation lah. So kalau anda tak biasa dengan Asus TUF Gaming, anda boleh baca dululah dia punya manual ni. Sebab ada feature-features yang mungkin tak ada dekat laptop biasa, tapi ada dekat Asus TUF Gaming ni. Kemudian dekat bahagian kiri dia ni pula ada kabel. Ni dia punya power plug. Power plug dia ada sambungan dia. Sambungan dia dekat sebelah satu lagi. Ini dia. Dia punya power plug. Jadi saya rasa itu je yang ada kat dalam kotak ni. Tak ada apa-apa lagi dah yang tinggal kat dalam kotak ni. Okey, kita letak tepi dulu kotak ni. Saya ada tengok dekat website Asus Global, ada aksesori tambahan kat dalam kotak ni. Ada dapat mouse, dapat backpack dan ada Type-C power adapter. Tapi semua tu bergantung kepada negara mana tu lah. Ada negara yang dapat, ada negara yang tak dapat. Antaranya Malaysia lah. Untunglah negara yang dapat tu kan. Okey, berbalik kepada laptop kita tadi. Sekali pandang saya tengok design dia memang cantik ah. Laptop gaming tapi tak nampak gaming sangat. Lebih minimalis lah orang cakap. Cuma bila difikirkan balik, design dia ni lebih kurang sama dengan TUF Gaming. Bagi yang tak tahu, Asus TUF ni dia ada dua jenis lah. Satu TUF Gaming dan satu lagi TUF Dash. Macam TUF Dash yang sebelum ni, design dia nampak macam laptop biasa. Yang ini dia nampak style sikit lah. Berat dia pun masih sama dalam 2 kilo dan dimension dia pun lebih kurang sama juga dengan model yang sebelum ni. Ia juga datang dengan dua pilihan warna iaitu hitam dan juga putih. Warna putih pun macam nice juga kan. Design Asus TUF F15 ni ada military grade toughness lah. So dia lebih tahan lasak. Sesuai untuk mereka yang nak guna untuk outdoor. Dan panel belakang dia ni pun menggunakan easy upgrade design. Kalau anda nak upgrade RAM ataupun storage, lebih mudah lah nak buka dia punya back panel tu. Kalau pandai buat, boleh upgrade sendiri. Tengok pada design dia, dia dilengkapi dengan 4 exhaust vent. 2 dekat belakang ni dan satu dekat kiri dan satu lagi dekat bahagian kanan. Ia juga ada semua I/O port yang anda perlukan dan dia punya display port 1.4 tu boleh connect 2 4K display dengan 60Hz atau 18K UHD TV atau monitor. Yelah, gamers kan suka main dual monitor atau skrin yang besar-besar. Kalau gambar clear memang lagi shock lah bila main tu kan. Kita tengok bahagian dalam dia ni pula. Dia punya keyboard pula saya boleh kata agak senyap jugalah kalau menaip tu. Rasa tak distract sangat lah dengan bunyi typing tu kan. Nak menaip dalam keadaan kurang cahaya pun boleh sebab ia ada white backlight yang memudahkan anda untuk melihat keyboard dia ni. Touchpad dia ni juga dia dah upgrade dengan surface 27% lebih besar berbanding model yang sebelum ni. Overall design dia ni cukup solid dan tak nampak poyo sangat lah kan. Here comes the best part. Dari segi performance, ia menggunakan Intel i5 atau i7 12th Gen, the latest Intel Gen processor.
Grafik card yang digunakan pula untuk pasaran Malaysia untuk low spec ialah RTX 3050 dan yang paling tinggi ialah RTX 3060. Kalau specs overseas sampai RTX 3070, itu memang lagi nice lah kan. Untuk RAM pula, Asus bagi 8GB atau 16GB dan anda boleh upgrade maksimum 32GB. Storage yang dibekalkan pula ialah 512GB PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD. Bagi saya, spek macam ni memang dah cukup padu, boleh buat macam-macam benda, tak terhad pada gaming semata-mata. Untuk bateri dia pula, Asus bagi 76Wh sekali dengan power adapter dia ni lah. Kalau cas guna yang 100W PD charger dia, boleh cas 50% dalam masa hanya 30 minit je. Memang laju lah cerita dia kan. Tapi adapter tu anda kena beli asing lah kalau nak dapat speed yang macam tu. Display Asus TUF Dash F15 ni berukuran 15.6 inch FHD display dengan 144Hz refresh rate. Untuk gaming laptop, refresh rate macam ni kira standard lah kan. Ia datang sekali dengan Adaptive Sync, so akan auto adjust refresh rate tu bergantung pada apps apa yang anda gunakan. Display dia ni juga, ada jugalah variant yang lebih high spec iaitu WQHD dengan 165Hz refresh rate. Tapi yang itu tak masuk Malaysia lah, memang sayang betul lah kan. Bila korang layan movie atau main game guna display dia ni, korang pasti akan puas hati dengan kontras dan vibrant warna yang dihasilkan. Nak tambahkan lagi keseronokan tu, ia ada dual speaker dengan Dolby Atmos. Memang cukup lantang dan jelas untuk dengar bunyi-bunyi yang halus macam footstep dan sebagainya. Tapi yang paling awesome sekali dia punya two-way AI noise cancellation dia. Suara yang kita dengar dan suara yang kita cakap tu memang cukup jelas. Even kita bercakap tu ada kipas angin dekat sebelah kita. Orang sebelah sana tu memang tak dengar langsung bunyi kipas angin tu. Memang awesome lah kan? Our two-way AI noise translate technology leverages Kalau nak main game dalam jangka masa yang lama pun tak perlu risau dengan suhu dia kerana ia ada 5 heat pipes yang boleh kontrol suhu pada tahap yang ideal. Bukan setakat itu, 84 blade arc flow fan dia turut membantu dalam proses penyejukan dia dengan 13% lebih airflow. Surprisingly, kipas dia ni memang senyap dengan 0dB ambient cooling. Tak dengar pun bunyi cooling fan dia tu. Anda boleh guna laptop ni dengan tenang tanpa rasa terganggu dengan bunyi cooling fan dia tu. Tapi itu bila anda menggunakan bateri lah. Kalau anda menggunakan power plug, cooling fan dia tu ada bunyi sikit lah. Saya ada bagi beberapa orang untuk try guna TUF Dash ni based on diorang punya specialty. Mari kita lihat apa komen diorang. Saya dah try main beberapa game macam Apex Legends, Valorant dan God of War. FPS memang smooth. Saya tiada isu dengan FPS. Ditambah dengan grafik setting yang enjoy. Bergantung kepada game. Ada yang saya dapat grafik setting maksimum, ada yang saya dapat setakat high. Frame per second tu kalau nak hit lebih daripada 100 memang tak ada hal. Apa yang saya suka pasal laptop ni ialah dia punya display. Saya suka dengan warna yang dihasilkan. Memang vibrant dan cantik. Tak lupa juga dengan keyboard dia. Walaupun ia hanya sebuah laptop, bila saya guna tu memang memuaskan lah. Feel dia hampir sama macam saya guna mechanical keyboard dekat gaming PC saya. Dari segi kekurangan dia pula, bagi saya mungkin bateri lah. Kalau saya main guna bateri tanpa sambung dengan wall plug, hanya boleh tahan dalam masa sejam je. Saya rasa itu perkara biasa lah untuk laptop powerful macam ni. Dari segi photo editing, bagi saya memang tak ada sebarang isu apabila saya gunakan Photoshop ataupun AI. Lepas beberapa jam guna pun, still okay, tak ada hang. Lately ni pun, saya ada working on file yang besar. Saya ada buat billboard, saya ada buat banting, banner and so on. So far, saya memang puas hati lah. Dari segi graphic design, saya boleh kata setanding dengan MacBook M1 yang saya guna sekarang. Macam saya biasanya edit guna desktop dan kenapa saya pilih desktop sebabnya dia lambat panas, dia lebih power dan mudah untuk upgrade lah kalau kurang RAM ke apa ke kan. So bila dapat guna laptop ni, mulanya saya rasa boleh ke laptop ni video kan. Tapi based on pengalaman saya render resolution 4K dengan laptop ni, mula-mula dia okey. Tapi bila dah makan masa 2 jam dan ke atas, dia akan start panas dan slow down rendering tu. Tapi itu memang common issue bila rendering dekat laptop lah kan. Overall, saya rasa ia sebuah laptop yang powerful. Selagi kita dapat kontrol temperature dia pada tahap yang ideal,
definitely ia akan perform. Macam saya edit video 4K. So bila edit kat After Effects akan rasa berat sikit lah. Tapi kalau anda edit video Full HD, memang saya boleh recommend lah laptop ni. As a writer, I prefer laptop with keyboard yang travel key dia fast and smooth. I tak berapa suka yang too heavy sebab I akan penat because every day I have to type a lot of articles. So the travel distance of each pad is very important. Plays a significant role in completing my job. And for me, this is Tough Dash matches whatever I need, and a good keyboard and the numeric pad is also pretty big for my use. One more thing that I like the most is the clicky sound. The clicky sound is there but not too annoying for other people, so it gives me a good feeling when I'm typing. So, itulah pendapat yang diberikan daripada tim DirectD Media. Because of specs dia yang power, of course lah sesuai untuk gaming dan productivity. Mungkin disebabkan design dia yang minimalis, dia punya cooling tu tak cukup powerful lah untuk setentas macam 4K rendering. But overall, tak semua orang nak render 4K. So, let's say if you nak render in Full HD, definitely it won't be an issue lah. Untuk gaming pun bagi saya a little bit warm but still okay lah. Adakah saya recommend laptop ni kepada anda? Dengan harga bermula 4799 dan spesifikasi yang ditawarkan tu, definitely yes. Kalau anda nak dapatkannya, bolehlah singgah di mana-mana Asus Concept Store berdekatan anda. Itu saja daripada saya. Stay safe guys and see you in the next video. Adios.